من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung cabang iman berapa dah? Ada tanda tak? Tak ada. Ya, yang keempat. Okey, baik, jazakumullah khairul jazak. Cabang iman yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Beriman dengan Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Kalau kita lihat, di antara perkara yang cukup penting untuk kita orang Islam adalah hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim begitu banyak yang teramat sangat banyak sangat. Hingga kan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran manusia yang paling mulia sekali kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Semua di kalangan kita sedia maklumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai begitu banyak mukjizat. Hingga ada di kalangan para alim ulama dia mengarang kitab bahawa Rasulullah mempunyai mukjizat lebih daripada 2000 mukjizat. Banyak kalau kita baca kitab-kitab para alim ulama, kadang-kadang mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup pelik. Saya sebutlah beberapa perkara dah. Di antaranya ada di kalangan sahabat Nabi, dia tua dah. Dalam keadaan tua ni, kepala dia ni depan ni rambut hitam. Ada pun keliling semua ni semua berubang belaka. Dah hak tu ya topo hitam depan tu. Maka sahabat lain tanya, dia kata, "Dah warna rambutmu pelik sangat tu. Depan hitam, ada pun keliling ni putih, berubang belaka dah." Maka sahabat ni kata apa? "Aku diceritakan waktu aku kecil dulu, mak aku pernah bawa aku ni jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memegang kepala aku bahagian tu je. Rasulullah pegang bahagian tu je, ada pun hak lain dia pegang. Maka berkat tangan Rasulullah Maka hak berubah, hak lain berubah belaka, hak setuh dengan tangan Rasulullah dak berubah.
Tu keadaan yang pelik, mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak doa lah. Jadi dalam banyak-banyak mukjizat ni, di antara mukjizat yang duduk ranking pertama adalah Al-Quranul Karim. Mana semua kita tahu dah. Mukjizat ni dia panggil mukjizat hissi dengan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni maknanya mukjizat yang dapat kita capai dengan panca indera kita. Kalau Nabi Musa tokak dia boleh jadi ular. Kalau Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Saleh mukjizatnya dizahirkan seekor unta daripada bukit. Jadi tu mukjizat kalau kita hidup pada zaman tersebut, kita boleh lihat perkara tersebut. Ada pun mukjizat maknawi ni bukan dilihat secara zahir begitu. Kalau kita ambil Al-Quran, kita pergi depan sungai ke pantai, kita sebut subhanallah supaya terbelah, laut dah terbelah. Sebab apa? Tu tokat Nabi Musa, bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dikenali sebagai mukjizat maknawi. Maknanya di sini, bagaimana apabila kita lihat kehebatan Al-Quran ni, apabila kita kaji dia, apabila kita baca dia. Dan Allah Ta'ala sendiri menyatakan cabarannya kepada orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yang bermaksud sekiranya kamu merasa ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datanglah surah yang sama sebagaimana surah Al-Quran. Sekira dalam waktu yang sama, muat marilah pembantu muak hebat bijak pandai tu. Sekiranya kamu merasakan diri kamu adalah golongan yang benar. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu, sekiranya kamu tak mampu buat dan pasti kamu tak mampu buat, kata Allah Ta'ala, fattaqun nar, takutlah kamu dengan bakar orang api neraka, kerana bakar orang api neraka daripada manusia dan juga batu. Maka di sini kalau kita tengok Al-Quran ini, dilihat bagaimana apabila kita kaji dia, apabila kita baca dia, apabila kita mentadabbur dia. Jadi kita sedunia hari ni kita adalah golongan yang sempat dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yakni Al-Quran. Timbul persoalan, bagaimana ya kita mengagungkan, memuliakan mukjizat yang paling hebat sekali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bermuamalah dengan dia? Bagaimana kita meraikan Al-Quran yang masih kekal hingga pada hari ini? Ini kalau kita tengok, kita sepak dengan Al-Quran ni. Tapi bagaimana kita penghayatan kita, bagaimana kita merasa gembira dengan Al-Quran, dan bagaimana adab kita bermuamalah dengan mukjizat yang paling agung yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila begitu, inilah ulama, di antaranya Imam Nawawi, dia kata kita at-tibyan fi adab bihamalatil Quran, bab berkaitan dengan Quran. Di sana dinyatakan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ni begitu banyak. Di antaranya yang pertama, Rasulullah sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dengan orang yang mengajar Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran, apabila kita belajar Al-Quran, ulama menyebut bahawa guru Quran ni dia ada dua peringkat. Dan dua peringkat ni kita kena lepas belaka untuk nak dapat bacaan Quran yang sempurna. Di sini disebut oleh ulama, yang pertama guru Quran yang mengenalkan kita dengan Quran, yang pertama.
Yang kedua, guru Quran yang menyempurnakan bacaan Quran kita. Jadi guru Quran hak pertama ni, hak ni mungkin fasa kita lepas belaka dah. Masuk kita lepas ni, di antaranya guru Quran hak kita ngaji kampung-kampung ni. Ni guru Quran yang penuh dengan keberkatan ni. Guru Quran ni lah yang mengenalkan kita. Kalau peringkat kita ni ikra' tak ada. Peringkat kita ni Quran kecil, dia panggil Quran kecil. Ada alih betul, ada kita belajar kan dia tu. Tu Quran kecil muqaddam tu. Ada pun hak dunia hari ni hak penuh dengan keberkatan, yakni bacaan Iqra'. Iqra' 1 dengan Iqra' 6. Iqra' 1 hingga Iqra' 6. Jadi hak ni guru hak pertama ni mengenalkan kita dengan Al-Quran. Biasa guru hak ngajar kita ni dia baca aje. Bacanya dia tak ada tengok bibir kita warna, lidah kita warna, mucung kita warna. Awak turun jebeh kita macam mana, tu tidak dikira tu. Hanya tak ada belajar makhraj huruf, sifat huruf, dengung berapa harakat, diam ni tak ada. Maka hak ni guru hak pertama hak kita belajar belaka dah insya-Allah, yakni guru yang mengenalkan kita dengan Quran satu. Dan yang kedua, guru yang mesti kita kena cari juga adalah guru yang menyempurnakan bacaan Quran kita. Yang menyempurnakan bacaan Quran kita. Sebabnya dalam Quran di sana dia ada istilah dia panggil belajar makhraj huruf. Maknanya tempat keluar huruf kita nak sebut tu. Kalau huruf ha dengan huruf he lain keadaan dia. Huruf kha dengan huruf ha lain keadaan dia. Huruf da, huruf te lain keadaan dia. Jadi di sini huruf qaf dengan huruf ka lain keadaan dia. Jadi hak ni orang belajar ni hak peringkat kedua ni dia panggil guru yang menyempurnakan bacaan Quran kita. Hak ni kita belajar sifat huruf. Hak ni kita belajar makhraj huruf. Hak ni kita tahu sikit sebanyak tajwid, hak mana panjang, hak mana pendek. Hak ni jumpa dengan hak ni jadi guana, hak ni jumpa dengan hak ni jadi guana. Hak ni kena ni. Dan hak ni lah kalau kita nak belajar, hak ni dia panggil guru yang mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ni insya-Allah jangan kita rasa rugi belajar Quran ni, jangan berasa rugi. Walaupun kadang-kadang kita maaf dah kita sebut, walaupun kadang-kadang kita ngaji dengan guru kita ni dia suruh kita start Iqra' semula. Dia suruh start Iqra' semula. Iqra' ni satu kitab yang dibuat tesis oleh guru saya sendiri daripada Yaman, daripada Hadramaut. Syekh Yusuf nama dia. Dia buat kajian, buat master ataupun PhD mengenai kajian terhadap Iqra' ni. Start daripada Iqra' 1 kena huruf, Iqra' 2 sambung, Iqra' 3 sampai Iqra' 6. Kalau orang betul-betul belajar Iqra' daripada A sampai ke Z dengan cara yang betul, insya-Allah dia boleh baca Quran dengan cara yang betul. Jadi dia tunjuklah mulut kita lagu mana. Dia tunjuk mulut kita lagu mana, cara nak sebut hak ni, cara nak sebut hak ni, cara nak sebut hak ni. Dan dia suruh kita bawa cermin lagi. Tujuan cermin ni apabila dia baca. Apabila dia baca kita tengok mulut dia dulu. Lepas daripada tu kita baca pula. Supaya apa? Supaya kita boleh tiru sebutan yang dia sebut tu. Jadi kadang-kadang sebutan yang kita sebut tu kita berasa macam sama dah. Tapi hakikatnya tidak, melainkan kita kena tengok cermin. Kita sebutlah, lepas tu kita tengok cermin, lepas tu kita tengok mulut guru kita. Baru tahulah betul ke tidak, sama ke tidak. Tu Al-Quranul Karim. Jadi tujuan dia apa? Tujuan ni kita betul-betul ambil daripada guru yang betul ahli dia, supaya benda ni sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama Rasulullah kata kena belajar ni jangan malu. Belajar ni jangan malu. Cuma betul dah,
Orang yang apabila telah berusia dah, kalau dia start belajar Quran, apabila dia start belajar Quran, kadang-kadang memang keras sungguh lidah dia. Lidah dia tu jadi keras sikit nak sebut. Waladha dengan walabba tu kadang-kadang boleh tukar. Kalau hak biasalah, kalau hak biasa dah insya-Allah. Jadi yang pertama belajar Al-Quranul Karim. Al-Quran diturun dalam bahasa Arab. Maka lidah kita ketika mana menyebut Al-Quran sebagaimana lidah orang Arab. Dan memang kita ya alhamdulillah, orang Melayu Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia, lidah dia ni lidah antara yang paling istimewa di dunia. Di dunia ya, bukan biasa-biasa, bukan di Asia, di dunia. Sebab itu ya, orang Melayu kalau dia boleh cakap Arab, dia boleh cakap tu sebagaimana macam orang Arab kalau dia tengok muka. Begitu juga orang Melayu apabila dia boleh cakap Cina, dia boleh cakap English, cakap tak ada, dia tak ada telur Melayu, tak ada. Kan kalau kita perasakan orang India kan, kalau dia cakap bahasa Inggeris pun kita boleh tahu telur India dia dah. Orang Cina kalau dia sebut bahasa Inggeris pun kita boleh tengok telur Cina dia dah. Tapi tak ada Melayu, telur Melayu tak ada. Ni Allah Ta'ala buat begitu lidah orang Melayu ni. Maka sebab itu kita yang pertama tanggungjawab kita dengan Al-Quranul Karim, kena belajar, jangan malu. Jangan malu belajar Al-Quranul Karim. Orang yang belajar dah kita tengok, yang belajar dengan guru-guru kita, banyak di antara mereka orang profesor, doktor dan doktor pengobatan, dia belajar. Dia belajar satu daripada A sampai ke Z. Learning siap dapat sanad Quran dah. Sanad dan dibenarkan oleh guru-guru orang Arab sendiri, membenarkan dia mengajar orang lain budak. Ni nak khabar ni yang pertama, belajar Al-Quranul Karim yang pertama. Yang kedua, kena membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim hendaklah menjadi wirid harian pada kita. Disebut oleh para ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa-siapa yang pada diri dia ni tak ada wirid, dia ni kera, bukan orang. Tu pedih sikit tu kalau ulama tu. Maknanya kita disebut oleh Imam Nawawi, pada kami mengikut pendapat Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain menyatakan zikir yang paling afdal sekali bagi kami adalah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana dia akan menjadi syafaat, penolong kepada orang yang membacanya hari kiamat kelak. Tu Al-Quranul Karim. Dan membaca Al-Quran ni kelebihan dia besar sangat-sangat. Di antaranya pada satu huruf sahaja Allah Ta'ala beri 10 pahala. Cuba kita buat kira ya, Fatihah yang kita baca tu, cuba kira berapa pahala yang Allah Ta'ala beri. Disebut dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada Quran, dia telah melakukan kebajikan. Dan siapa-siapa yang melakukan kebaikan, digandakan padanya 10 kali ganda. Yang aku maksudkan satu huruf bukan alif lam mim satu huruf, tapi yang aku maksudkan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ni benda yang kedua, tanggungjawab kita membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Ulama mengajar pada kita macam mana ya kita nak jadi orang yang asyik dengan Al-Quran. Di antara caranya apabila kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul.
Kita tahu hak mana panjang, kita tahu hak mana pendek, kita tahu sebutan huruf, kita tahu makhraj huruf, kita tahu sifat huruf. Maka kita belajar dia tu, kita baca, dia akan menjadi asyik. Saya cerita ya pengalaman. Ni pengalaman ahli lah. Ahli Quran. Dan ahli Quran ni dia cerita pada guru kita. Dia cerita pada guru kita bukan kerana nak menunjuk, cuma nak sebagai perkongsian kepada orang ramai, supaya orang ramai dia sungguh juga dengan Al-Quranul Karim. Ada hamba Allah Ta'ala ni, dia ni di antara orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang pernah menjuarai tilawah Quran peringkat antarabangsa. Jadi dia ni cerita pada guru kita, dia kata, Syekh, entah tahu tak, Amna ni kalau bahagian bak dengar Quran, kalau dengar Quran hak mata ngatuk jadi tak ngatuk. Tu kita dengar Quran ku ngatuk. Tapi hak ni guru Quran ni dia kata, ana ni Syekh, kalau dengar Quran hak mata ngatuk jadi tak ngatuk teguh. Bukan setakat dok ngatuk, dia kata ana ni kalau tengah tidur, tiba-tiba ada orang buka kaset ke radio ke pasal Quran, ana akan kejut secara automatik. Jadi kejut terus apabila dengar orang baca Quran. Kejut terus sebab apa? Asyik dengan Quran. Ana ni lagi mana dok tutup TV, dok tutup radio pasal Quran, nescaya ana dak boleh nak tidur. Siapa setara tu? Siapa setara tu? Kita ni tengok TV cerah gitu mata, terang baca dengar ayat Quran, nguatlah tu. Dok tahu hak mana setan kena berambat ke ataupun setan sebati dah dengan kita. Panguatlah tu. Jadi yang kedua ni baca Al-Quranul Karim. Jadi kita dengan Al-Quranul Karim dalam bab baca ni satu benda yang ulama pesan pada kita. Dalam benda ni kita kena tanya diri masing-masing, ya, baik hak cakap, baik hak dengar. Kita ada dah waktu makan. Kita ada waktu makan, ada 2-3 kali makan. Hak pagi sekali, tengah hari hak pagi sekali. Hak pagi pukul 9 pula hak bahagian minum air kedah. Lepas tu pukul 12 pula hak, ataupun lepas zuhur tu waktu zuhur makan utama. Lepas tu petang pula. Lepas ni pas kuliah ni makan pula. Nampak tak kita ada waktu makan? Kita ada waktu lepak. Kita ada waktu main. Kita ada waktu kerja. Kita ada waktu tidur. Kita ada waktu main telefon. Tapi bagaimana waktu kita dengan Quran? Dan apa perasaan kita ya kalau kita tengok dalam perkara-perkara makan, dalam perkara tidur, dalam perkara main, dalam perkara sembang, dalam perkara telefon, kita ada masa, tiba-tiba pasal Al-Quran kita tak ada masa. Maknanya pada kita ni Quran di sisi kita ni penting ke tidak? Masing-masing kita kenal diri kita masing-masing. Quran dengan kita penting tak? Siapa masa untuk Quran tak ada. Masa untuk Quran tak ada. Padahal ulama kata apa ya, jangan ya kita ada masa kosong baru baca Quran tu perangai dok labu. Apa pula? Sebabnya sepatutnya kita kena kosongkan masa untuk Quran kita dulu. Maknanya kita kena ada masa dengan Al-Quranul Karim. Jadi dari sudut bab ni masing-masing tahu jawapan masing-masing. Diri kita ni kita tahu. Guru kita sebut kita sekurang-kurangnya 5 kali kalau makan sehari, biar 5 kali baca Quran, tak apa dah. Walaupun tak baca banyak, ambil 3 muka surat, 2-3 muka surat, 2-3 muka surat, buat macam-macam kita makan. Tapi confirm makan jauh lebih lama daripada baca Quran. Waktu kita tahu belah kedah. Kita makan paling kurang setengah jam tu paling pendek tu. Kena pula tu kalau makan seorang, makan kedah sejam-sejam lebih. Jadi Quran ni nampak ada hubungan kita dengan Quran setara mana. Ulama dulu lagu mana dah? Ulama dulu ada diceritakan, ada ulama dia bulan Ramadan siang hari tak boleh baca Quran. Sebab apa? Kerana dia baca Al-Quran ni dia berasa macam madu neleh dalam mulut, berasa manis pula. Jadi bimbang pada dia batal pula. Siapa setara tu? Jadi ni ulama ke Imam Nawawi dia buat istiqra', dia buat kajian.
Dia buat kajian ya di kalangan alim ulama. Hak paling banyak ni, hak paling banyak. Hak paling banyak baca Quran sehari 8 kali khatam. Imam Nawawi buat kajian. Maksud Imam Nawawi buat kajian ni lagu mana? Dia pergi cari lah. Dia pergi cari, dia karang dia tengok kitab. Dia tengok kitab ni, dia sebut tanya orang warna-warna, dia buat kajian. Bukan dia cari kat Facebook dah. Dia cari buat kajian tu. Jumpa orang ni, mu aja dengar ada orang hak baca Quran hak paling banyak, dia kata orang ni. Tanya orang ni juga. Siapa ada riwayat kata 8 kali khatam Quran sehari? Tu orang dulu kita dak nampak jalan 8 kali khatam. Cuma tanya dulu sepatah kita pas Ramadan ni berapa kali dah pegang Quran? Biasanya orang habis Ramadan dengan Quran-Qurannya lipat. Bila pula nak buka Ramadan akan datang pula, tapi bukan orang sini lah. Orang Australia Selatan. Jadi benda gini ni beringat. Yang kedua, tanggungjawab kita dengan Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah mentadabbur Al-Quranul Karim. Di samping ulama sebut kalau kita membaca Al-Quran tanpa faham, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Tapi kita tidak akan dapat hidayah daripada Allah. Kerana apa tak dapat petunjuk daripada Allah? Kerana kita tak tahu benda kita baca. Kita tak tahu benda kita baca. Jadi apabila nak dapat hidayah daripada Allah, dia kena mentadabbur Al-Quranul Karim. Kajian-kajian yang dibuat. Orang-orang kafir yang masuk Islam. Orang-orang kafir yang berubah agamanya, antara puncanya dia baca terjemahan Al-Quran. Dah dia baca Quran memang tak pandai bahasa Arab. Jadi dalam bahasa-bahasa luar, baik orang putih, Perancis, Sepanyol apa, dia terjemah Quran tu. Maka dia baca terjemahan tu, tertarik hati dia terus memeluk agama Islam. Tu kerana apa? Mentadabbur, memahami apa yang dia baca. Jadi kita ni hari ni baca Quran alhamdulillah banyak, tetapi mentadabburnya wallahu a'lam, masing-masing kenal diri masing-masing. Orang yang membaca Al-Quran banyak dikira sebagai orang yang membaca Quran dengan kuantiti. Ada pun orang yang membaca Quran berserta dengan mentadabbur, itu orang yang membaca Quran dengan kualiti. Di samping dia baca Quran, dia memahami apa yang nak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum masuk agama Islam, di antaranya riwayat menceritakan kerana membaca surah Taha. Membaca surah Taha, oleh kerana dia faham apa yang dia baca, dia memeluk agama Islam. Maka kita balik lagi nak baca surah Al-Mulk contoh. Jadi di samping kita baca surah Al-Mulk 30 ayat tu, kita tengok atas. Kita tengok atas apa yang nak diceritakan oleh Allah Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Wa huwal azizul ghafur. Jadi di sini kita boleh tengok benda Allah Ta'ala nak khabar dalam surah Al-Mulk. Bagaimana Allah Ta'ala kata aku ciptakan ni. Kalau tak percaya mu tengok 2 kali, ada tak cacat celah aku cipta tu. Allah Ta'ala khabar dalam surah Al-Mulk. Baru kita faham ni gambaran dalam surah Al-Mulk, yang mana siapa-siapa yang membacanya, insya-Allah kalau jadi amalan dia setiap hari, kalau dia mati nanti dia dijauhkan daripada azab kubur. Ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mentadabbur Al-Quranul Karim. Yang keempat di antaranya menghafaz Al-Quranul Karim. Menghafaz Al-Quranul Karim. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuliakan sahabat-sahabat Nabi dan diangkat menjadi pemimpin dilihat siapa yang paling banyak hafalan dia. Siapa yang paling banyak hafalan dia, pernah diceritakan di dalam satu hadis. Ada suatu kumpulan sahabat Nabi ni, Rasulullah nak melantik satu kumpulan ni di kalangan sahabat Nabi ni, nak lantik siapa?
Maka Rasulullah tanya, di kalangan kamu ni siapa ngapa surah Baqarah? Maka ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi angkat tangan. Rasulullah tanya lagi, siapa di kalangan kamu yang ngapa surah Baqarah dengan surah Ali Imran? Maka seorang je sahabat Nabi angkat, hak lain dah akak. Rasulullah kata, hak ngapa dua surah tu je jadi ketua pada kamu. Rasulullah mengangkat orang yang jadi ketua adalah orang yang menghafaz Al-Quran lebih banyak. Diceritakan pernah juga Rasulullah nak ke bumi kan seorang. Jadi ada 2-3 orang sahabat Nabi yang mati ni. Jadi Rasulullah nak ke bumi, siapa yang paling awal kali? Rasulullah tanya sahabat di kalangan mereka ni, siapa yang ngapal Quran? Lalu dia tunjuk orang ni. Rasulullah ke bumi ke hak ni dulu. Orang yang menghafaz Al-Quranul Karim. Mungkin kita pada diri kita ni mungkin ada kekurangan lah sikit. Sebab apa kekurangan? Kerana kita ni orang Melayu. Dia orang Melayu dia lain, orang Arab dia lain. Orang Arab kerana Arab dah Quran kan kau bahasa Arab. Jadi apabila betul orang Arab, budak-budak Arab ni dia ngapal Quran dulu sebelum betul Quran. Dia ngapal Quran dulu. Waktu time kita duduk Mesir, kita tengok di kalangan budak-budak lepas asar ni dia duduk masjid 5-6 orang, ada seorang pemuda hak bagian Quran dah lah. Dia jadi guru, maka budak-budak ni dia duk ngulang ke Quran. Dia duk ngulang ke Quran. Sebab apa? Dia ngapal dulu. Lepas dia ngapal, maka dia tasmik dengan guru ni. Lepas daripada tu baru dia betul. Baru dia betul. Jadi kita jangan pelik dah. Kalau negara kita ni sebagai orang Melayu, kalau ustaz-ustaz yang menghafal Al-Quran 30 juzuk, kita akan tengok nama si fulan ngelah kali Al-Hafiz. Al-Hafiz tu maksudnya ngapal Quran tu 30 juzuk tu. Tapi di negara Arab tak ada. Jangan dicarilah. Kalau ditulis Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Imam Suyuti. Kalau nama Al-Hafiz tu bukan sebab ngapal 30 juzuk. Al-Hafiz tu orang yang menghafaz ratusan ribu hadis Nabi beserta dengan sanadnya sekali. Tu Al-Hafiz. Kerana apa dia sana ngapal Quran ni kebanyakan orang sana benda biasa. Benda biasa. Kita ada contoh mayang. Terah tu imam dia baca hak dalam-dalam sikitnya, baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, hak dalam-dalam. Hak tengah-tengah terah baca. Terah baca, lepas baca tu imam dia ingat. Rasa-rasa jadi guna. Makmum ni dah dalam hatinya gatal nak baca dalam-dalam apa suruh. Kalau baca wadduha, kalau mudah ingat aku tegur juga. Ni baca hak dalam udah pada ingat lah bahan kuliah jugalah kali. Jadi apalah orang kita ni mani dak ngapal. Tapi di kalangan orang Arab, kalau tu imam dia baca surah hak dalam-dalam, tiba-tiba waktu imam dak ingat nya tegur di makmum suti seji. Bukan seorang, kita ni seorang je hak tegur. Tu pun salah-salah tegur. Jadi hak ni sudah sejik lega. Dia kenapa bagi mereka hafal Quran pun dia biasa. Jadi hak tu kelebihan kerana dia orang Arab, kita orang Melayu. Cuma kita usahalah kada hak mampu pada diri kita. Quranul Karim cuma satu benda yang guru kita sebut. Dia kata ngapa Quran ni dia tak susah. Yang pertama dia nak ada kehendak. Yang kedua, orang kita ni dia tak dah dalam kepala, dia tak boleh ngapa. Dia letak dah, tak ngapa lagi, dia letak dah. Maknanya suuzon dia pada Allah Ta'ala. Sangka buruk dia pada Allah Ta'ala. Oleh sebab apa guru kata saya sebut gitu ya, ni pengalaman dia lah. Pada waktu malam, oleh kerana waktu PKP sebelum pada ni. Waktu PKP, waktu belum ni, oleh kerana kita nak jumpa secara kumpulan secara nyata ni, kita buat Google Meet lah, lebih kurang begitulah. Tapi dia ada istilah program dia, nama dia, kita tak tahu juga, kita masuk Jadi apabila gitu, dia asal dia ngajar bab Quran sikit, ngajar, selesai. Okey, sekarang minta tutup belakang buku, tutup belakang Quran yang ada depan awak. Ni Google Meet lah ni. Mana amanah masing-masing lah. Okey, kita sekarang ni kita ngapa surah. Ngapa surah? Dia sebut satu surah, dan surah ni masing-masing pakai dak ngapa belakang lagi.
Dia nak kabarnya bagaimana kalau kita ulang buat sungguh boleh ingat. Maka dia suruh dia baca satu ayat tu, dia suruh ulang 10 kali. Ramai-ramai baca ulang 10 kali. Ayat yang kedua ulang 10 kali. Ayat yang ketiga ulang 10 kali. Lepas pada tu nya soal seorang-seorang. Cuba baca. Cuba baca. Cuba baca. Cuba baca. Boleh ingat. Lepas pada tu dia suruh teka pula. Dia kata Pak Mat, contoh namanya Pak Mat. Pak Mat tegur doktor tu. Suruh doktor baca surah dia. Okey, doktor cuba baca surah ayat yang kedua. Doktor tu sebut. Lepas tu doktor tu balas mula. Juga gitu lah. Boleh ada, boleh ingat. Malam tu bukan lama pun tak sampai pun setengah jam. Cuma nak kabarnya ngapa Quran ni kalau nya sungguhnya dan sangkaan baik pada Allah Taala ada tu insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh. Kita kabar walaupun kita tak ngapa negah. Kabar lalu tu maknanya nak kabar tu dia. Kalau kita sangka baik pada Allah dan kita usaha sungguh insya-Allah. Kalau kita tanya salah seorang daripada adik ipar kita, dia bahagian ngapa Quran, dia doktor. Dalam waktu yang sama dia ngapa Quran dan dia ingat 30 juzuk. Dan dia jadikan setiap ayat yang dia baca tu ni ulang 100 kali. Insya-Allah tak lupa dia kata. Dia sebenarnya nak ngetambah je. Nak ngetambah. Kita boleh ulang main Natal ni 14 kali sebetul tengok. Siapa boleh tahu tengok Natal ni cerita ni. Boleh tahu pas tak reti. Dia tengok semua. Begitu juga dengan Quran. Kau ingat ya kalau kita ada anak-anak ngapa Quran. Disebut dalam hadis Nabi SAW, mu'ayyah ni akan dipakarkan oleh Allah Ta'ala mahkota pada hari kiamat kelak. Dan memang di pondok-pondok orang ngapa Quran ya. Kalau anak-anak yang ngapa Quran ingat 30 juzuk, alhamdulillah ustaz akan telefon mak ayah dia kata mak cik kak boleh mari sekolah tak. Sebab apa? Sebab anak kak dapat khatam lah Allah. Mak mana tak suka. Lalu dia tak pula mak dia special duduk atas kursi tinggi dengan mak ayah dia ni. Dia dengar anak pula untuk ngelah kali kak untuk juzuk amal tu, dia bacalah. Lepas tu di mahkotakan maknanya buat simbolik saja. Tak atas kepala mak, letak atas kepala ayah. Hak tu dia kerana perbuatan tersebut memang ada sabit dengan hadis Nabi SAW. Dan orang yang menghafaz Al-Quran dan beramal dengannya insya-Allah. Orang ni boleh beri syafaat kepada ahli keluarganya walaupun ahli keluarganya min ahli nar, di kalangan ahli neraka. Tu orang menghafaz Al-Quranul Karim, kelebihan dia besar. Kita kalau dok dah ni cuba usahalah biarlah ada anak kita seorang dua. Usahalah insya-Allah beri kebaikan yang besar pada kita sekeluarga insya-Allah. Yang seterusnya, tanggungjawab kita dengan Al-Quranul Karim memuliakan ahli Quran. Memuliakan ahli Quran. Imam Zarnuji dia ajar pada kita dalam kitab dia ta'lim muta'allim. Imam Zarnuji dia kata begini, siapa-siapa mau ayah yang nak anak dia, yang nak keturunan dia di kalangan ulama, di kalangan ahli agama, di antaranya muliakan ahli agama, muliakan alim ulama, muliakan ahli Al-Quran. Muliakan maknanya berkhidmat pada mereka, beri kebaikan pada mereka. Dan niat kita buat segala benda tu supaya Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita, pada ahli keluarga kita. Boleh jadi dok siapa anak kita, boleh ke cucu kita. Tapi buat baik kepada ahli agama ni, insya-Allah Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Dan di antara perkara yang paling besar lah, tanggungjawab kita dengan Al-Quranul Karim, di antaranya beramal dengan Al-Quran. Hak tu hak duduk ranking hak atas kali beramal dengan Quran. Dak padang ngapa saja, dak padang belajar saja, dak padang ngulang saja. Hak lebih utama sekali adalah beramal dengan Al-Quran. Hak tu tanggungjawab hak paling besar. Tanggungjawab hak paling besar. Kalau kita ingat 30 juzuk, contohlah kita hak mari dengar surah ni. Semua ingat 30 juzuk, bukan setakat ingat 30 juzuk, ngapa habis qiraat lain. Qiraat lain. Yang ngapa 10 qiraat besar, dia ngapa belaka. Dan kalau orang belajar bab qiraat ni tau,
Dia satu benda yang kadang-kadang kita dengar jadi pelik. Pelik dan benda ni jangan didedah lah. Kenapa takut orang hok dengar tu ni kata ustaz baca Quran salah. Tu satu hal juga tu. Contoh saya sebut sikit ya. Saya tak pandai ni, cuma kita adalah belajar sikit. Kita sebut di antara qiraat yang baca surah Fatihah lah. Surah Fatihah kita baca semua ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas zira, bukan sirah. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Ada qiraat begitu. Tapi jangan dibacalah depan orang ramai. Kena pula belakang pula imam dok khabar. Ini jadi fitnah. Tu imam baca kitab mayang ni bangun mula mayang Isyak. Sesak barat ustaz ni mayang ngaji mana. Tu maknanya kita 30 juzuk ingat tubuh, ngapak qiraat ingat belaka 10 qiraat. Dalam waktu yang sama ingat 30 juzuk tu macam ingat surah Fatihah. Tapi masa sampai waktu mayang dok mayang. Masuk bulan Ramadan boleh ada senyari nyepuak senyari. Orang tanya dia dah warna mu ni. Warna mu ni dok mayang, warna mu dok puasa. Dak apa aku ngapa dah Quran. Rasa-rasa lepas dah jawapan tu. Aku ngapa dah Quran 10 kira aku ingat suti-suti. Mu terah-terah. Tapi dok luar muslimah pakai luar pendek. Pakai luar pendek tudung dak pakai. Dok mana kah? Moci pakai gitulah ni. Apa hamba 30 juzuk dah. Rasa-rasa jawab gitu syurga ke neraka. Jadi nak kabarnya dalam banyak-banyak tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Perkara paling utama sekali di antaranya lah beramal dengan Al-Quran. Cuma hubungan kita dengan Quran kita kena jaga betul lah. Kena tengok mulalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Banyak kisah orang yang terbabit dengan Al-Quran ni. Dan antaranya beberapa kisah yang sama, cerita yang sama. Seorang muslimat yang mana dia mati berbelah tahun. Jadi kebetulan ada satu tanah perkuburan tu dia nak alih kerana ada masalah benda. Dia nak alih perkuburan tu nak tak lain. Jadi dia gali-gali tulang-tulang tu dia simpan molek, dia simpan kat lain pula lah. Jadi ada 2-3 jenazah ni bukan setakat tulang, kain kapang pun dah rosak. Kain kapang dah rosak, cuma kotornya sebab seluk je. Jadi orang bersih mula tu dan pegang tu tubuh badan dah acur lagi dalam. Mana molek ada orang cek orang ni berbelah tahun dah meninggal. Cek tanya selidik-selidik dia kata orang ni adalah yang pertama orang puang. Yang kedua guru Quran. Yang ketiga jenis mulut dak banyak. Hak ni antara perangai hak cukup-cukup banyak kita tengok yang jenazahnya tidak dimakan bumi, kain kapang dia pun dah rosak. Maknanya ada hubungan dengan Al-Quran. Dia sebut dalam hadis yang lain pula, orang yang apabila duduk dalam kubur, amalan akan temang dia. Ada riwayat kata bahagian temang, bahagian kepala adalah semayang. Dan ada riwayat yang lain pula sebut bahagian kepala yang jaga kita adalah Quran yang kita baca. Jadi Quran ni kelebihan dia besar, fadilah dia besar. Cuma kita kena cek mulalah bagaimana hubungan Quran dengan kita hari ni. Jangan kena Quran bulan Ramadan saja, jangan. Ada hamba Allah Ta'ala tu dia mati tengah baca Quran. Jadi orang pergi tanya mak anak-anak dia, kata bapa ayah awak buat benda ni, mati tengah baca Quran, makna mati yang cukup molek lah. Maka anak dia kata, ayah kalau dok makan, kalau dok tidur, kalau dok memayang, tak ada. Kalau selain daripada ni semuanya buat Quran, baca Quran semua. Maknanya tak ada baca Quran, tak ada bahasa baca Quran. Dok membaca Quran tu sebab makan, sebab tidur, sebab semayang. Ada pun sibuk dengan Quran semua. Kita start dengar hari ni kena betul mulalah hubungan kita tu. Waktu kita kena ada spare juga untuk Quran saja. Kita ada spare waktu untuk minum air, kita ada spare waktu untuk nak main.
biar ada spare waktu untuk baca Quran. Dan masing-masing tahu waktu bila. Kita mungkin lepas subuh orang tak ada kat memang dah. Tak ada dah nak atau anak sekolah, nak atau bini kerja, tak ada dah duduk rumah aje. Jadi baca Quranul Karim insya-Allah. Mungkin orang lain yang ada kerja pagi, waktu malam balik karang lagi. Apa isyak kejap ambil setengah jam baca Quran. Sebagai penutup, kita tahu tak? Penutup perbincangan kita malam ni. Kita tahu tak? Mungkin di kalangan kita kenal dah Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Ni Aziz, kalau kita nak tahu, dia ni selepas daripada sembahyang asar, paling kurang setengah jam waktu untuk dia baca Quran. Ni dia perhati ni, dia perhati ni. Maknanya Tok Guru Ni Aziz pas sembahyang asar apa dia duduk. Maka pembantu dia mari. Bawa Quran surah suti depan Tok Guru. Tok Guru baca, Tok Guru dak ayah orang. Orang nak suruh buat mayang ajak ke nak suruh buat ni, kena suruh tahni anak ke, tu nunggu belaka tu. Tok Guru dak ayah lagi, Tok Guru dak ayah lagi. Baca Al-Quran. Baca lebih kurang setengah jam. Baru tutup, baru hak ni mari, hak ni suruh tahni, hak ni mari nak jumpa apa. Tu amalan Tok Guru Ni Aziz. Tu MB. Berapa orang MB dalam ni? Tak ada dah. Maknanya habis-habis pun je kekeh lah. Maknanya kita ni dok sibuk Tok Guru. Jadi Tok Guru ada masa paling kurang setengah jam untuk sehari dengan Quran. Kita sepatut adalah. Dan 3 orang tu juga untuk saya sendirilah. Jadi ada waktu kita dengan Al-Quranul Karim supaya insya-Allah kita ada layanan istimewa daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat pula insya-Allah. Cabar iman yang keempat ni, itu sebagai muqaddimah lah. InsyaAllah pada perjumpaan yang akan datang kita akan masuk. Kita akan terang apa yang nak dimaksudkan di sini. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.